Tuan Hamka Marsaling datang menyambut kami. Datuk ada, Mr. Nelson ada, semua ada. Top-top kan ni. Tuan Hamka Marsaling datang pakai motor. Dia pakai seluar pendek. Dia pakai selipar. Dan selipar dia lebih buruk daripada selipar saya. Okey. Saya ingat dia datang je lah. Sebab dia punya opening tempat dia malam. Dia pun dengan selamanya dia datang naik motor. Setengah orang malu tuan. Nak ambil sambut Datuk, founder dan all the directors, datang pakai motor, pakai beg silang, macam abang ni. Beg silang je. Silang macam tu. Jadi saya cakap, Hamka pinjam motor, saya cakap. Tuan ambil lah, dia kata. Saya pun duduk atas motor, saya tengok ramai apa ambil gambar. Ambil lah, saya kata. Lepas itu dia pun balik, kami pergi ke hotel. Dan malam pergi membuka cawangan dia. Pergi buka cawangan dia malam, saya tengok lebih kurang 400 orang datang. 400 orang datang kan. Jangan lupa, Hamka Marsaling adalah seorang Mat Dispatch. Begitu lama dia kerja Mat Dispatch. Dan apabila jemputan semua dah masuk, saya pun masuk, duduk. MC pun memperkenalkan, dipersilakan Sifu di Sabah, Taiko di Sabah yang empunya branch ini dipersilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Kami pun tepuk. Dia naik atas stage, dia pakai seluar pendek dan pakai selipar kan? Dengan beg silang dia. Semua orang tak kata apa. Orang gelak semua. Dan tak ada siapa nak tegur dia tu. Tak ada siapa nak marah dia. Sebab bila saya tengok dia berdiri atas stage tu, saya teringat zaman-zaman dulu ada orang buat MLM. Kalau naik stage nak kena bagi preview, kena pakai kod. Dia orang tak kira berapa komisen. Kadang-kadang komisen baru seciput, memang kena paksa pakai kod, pakai kasut yang ujung ada besi. Senang nak sepak orang. Hamka Marsaling naik pakai seluar paha lutut, dengan beg silang, pakai selipar Jepun yang ada satu tali, satu sini. Kalau putus tu memanglah kedepek-kedepek selipar dia. Dia bagi ceramah dekat atas tu, sehingga kan apabila selesai, Datuk chairman kita, Datuk Syed naik atas. Dia kata dia akan berjumpa dengan Menteri Belia dan Sukan, minta kumpulkan mak-mak rempit yang berada di KL, dan mereka akan jemput Hamka Marsaling untuk bagi ucapan kepada mereka. Dengan pakaian dia macam itu, dengan seluar steng dia kat situ, dan dengan selipar dia. Iyalah tuan, kalau kita kumpulkan mak-mak rempit, seorang nak pergi yang bercakap pakai kot, pakai tie, memang dia orang bili depan tu. Macam itu tinggi penghargaan kepada seorang Mat Dispatch. Pakai beg macam tu, dan dia berjaya menggegarkan satu Sabah. Bila cerita, tanya masa minum tu, saya tanya, tuan, komisen bulan 7 yang baru dapat ni berapa tuan? Alhamdulillah tuan, syukur sangat, saya dapat 46,000 dia. Dia buat bisnes ni lebih kurang 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Okay. Dan dia boleh menggegarkan Sabah macam tu sekali. Dia dapat buka office. Dapat buka office punya seronok dia. Kami pergi rasmi kan. Lepas tu tuan, dia tunjuk cek. First time pegang cek, dia kata. Tak pernah umur nak sign menggigil dia kata. Okay. Saya tanya dia, dalam beg ada apa? Kalau tuan tengok terperanjat nanti dia kata.
Masa tu saya duduk, Kak Jah ada, Abang Isak, Rozen, Hamka. Oh, Kak Jah tak ada masa tu. Geng-geng ni. Dan saya tanya mereka, boleh tanya satu soalan saya, Kak. Kamu semua ni, bila kali terakhir pergi ATM machine? Kebanyakannya dah terlupa. Abang Isak sampai lupa pin number. Tuan bila last pergi ATM machine? Pagi tadi? Semalam pagi. Semalam tadi. Kebanyakan dia orang ni lupa pergi ATM machine tuan. Sebabnya kalau macam bisnes ni kan ada jual beli SIM card, kadang orang bayar cash, ambil semua apa. Tak sempat nak pergi ATM machine. Sebab cash tu alhamdulillah sentiasa ada. Hamka tu tuan, sebab tuan dah tanya soalan tu, marilah sini tuan ni, Kak. Dia buka beg sailang dia tadi tu. Sailang. Dia nama dia Hamka Marsaling. Masa orang MC tu salah sebut, Hamka Marsilang dia kata. Saya cakap ini bukan Hamka Marsilang, Hamka Marsailang saya kata. Dia buka beg dia tuan. Sebab tak ada singkat bang. Duit. Saya rasa tak mati dalam 40 ke 50 ribu. Rozen dari sana kelang kabut nak balik ke JB. Pasal apa? Dia baru beli MyV secara cash. Saya pergi ke apa ni, tempat Tuan Sleh hari 2 bulan lepas. Dia beli tanah 10 ekar secara cash. Balik-balik, Tuan, macam mana saya punya Hilux? Ui, cantik. Dan dia beli hampir cash. Tapi ada hutang sikit, yang itu kena marah dengan saya sebab hutang. Okey. Saya tak suka. Dan keadaan macam ni bila buka kat tempat Sleh tu, daripada mak, bapa, atuk, nenek, moyang, cucu, cicit semua ada kan. Dan kehidupan mereka ini macam Tuan Sleh, dia beli tanah 10 ekar cash dengan duit Tuan Excel. Dia buat apa? Dia panggil kaum keluarga dia. Sebab kaum keluarga dia datang daripada bertani. Datanglah bercocok tanam dekat situ. 10 ekar, puas cocok tanam tuan. Dan saya pun sekarang ni tengah cari tanah tuan. Saya nak cari tanah 5 atau 10 ekar. Alright. Kemudian ada kawan-kawan sini yang komisen dah lebih 10,000 ke atas. Kalau nak duduk dengan saya, duduk. Tanah free, rumah buat sendiri. Saya nak duduk. Duduklah. Ambil tanah free. Bagilah pecah-pecah lot lah. Kalau 5 ekar ke 10 ekar ke, banyak dah pecah lot. Ramai-ramai duduk. Okey. Kampung Tung Excel. Perkampungan Tung Excel ke apa kita nak buat, kita buat macam tu. Saya takkan cas 1 sen pun. Rumah kena buat sendiri. Tanah saya bagi free. Tuan-tuan, yang ini kalau macam Tuan Sleh tu, saya seronok pergi sana, pergi sini. Saya pun tak ada kerja pun. Pergi sana, pergi sini, tengok kehidupan rakan-rakan kita berubah dengan hanya sekeping SIM card RM90, tuan-tuan. Orang-orang macam ni, mereka tak pernah kenal putus asa. Mereka tak pernah masuk perkataan negatif dalam telinga mereka. Kutuklah macam mana pun, mereka jalan je, tuan-tuan. Orang nak maki saya, nak kutuk saya tak pernah dengar. Dan saya tak pernah marah orang maki saya. Saya tetap jalan. Cerita dekat orang, ni pasal singkat, cerita kelebihan. Nak masuk okey, tak nak masuk tak apa. Sebabnya tuan-tuan, kita buat bisnes ini, kongsi dengan orang. Siapa yang berminat okey, itulah rakan kita. Yang tak berminat tetap okey, tuan-tuan. Sebab tanpa mereka, siapa yang nak kerja jual top up kita, tuan-tuan?
Iyalah. Semua kita ajak, semua masuk, semua kaya. Siapa nak jual top up tuan-tuan? Siapa yang nak post dia punya SIM card pergi tempat lain? Itu bahagian mereka. Kita hanya kongsi sahaja. Memang sunnatullah dia cerita dia macam tu. Dia orang matematik dia panggil bell curve, normal distribution dia panggil. 5 akan join. Okey, 5 akan meletup-letup, 5 akan makin hamun. Yang tengah-tengah tu biasa-biasa. Alright. Yang kita nak cari yang belakang ni, yang nak terima kita. Yang tengah-tengah tu itu yang untuk bekerja untuk kita. Tak boleh hajar, jangan paksa dia masuk. Kalau dia tak mau. Kalau dia dah memang kerja, dia dah tak mau, dia kerja dekat 7-Eleven, jualkan top up kita. Jangan paksa dia masuk. Siapa nak jual top up kita, tuan? Cerita kalau dia tak nak masuk, tak apa. Dah, cari orang lain. Yang kita nak sebahagian. Macam itu juga saya buat dulu.